Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Saya Mai Sarah selaku Ketua Kumpulan 7 ingin membentangkan kajian kami terhadap isu pembelajaran atas talian dan kesannya kepada kesihatan mental pelajar. Kerana masalah emosi tidak asing lagi di Malaysia dan dikenal pasti menjadi isu utama kesihatan mental rakyat pada ketika ini. Okey, berikut merupakan ahli kumpulan 7 yang terdiri daripada 8 orang pelajar daripada BITC. Ahli yang pertama iaitu Chai Fosing, kemudian Teo Cik Kai, Rushdan, Lukman, Fauzan, Faridah Hamimi, Siti Zamilah serta saya Mai Sarah. Jadi tanpa membuang masa, saya akan menyerahkan pembentangan seterusnya kepada ahli kumpulan saya. Assalamualaikum, saya Faridah Hamimi akan membentangkan tentang latar belakang kajian. Pembelajaran atas talian atau PDPR merupakan proses pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan melalui penggunaan teknologi digital. Ia disampaikan menggunakan bahan media yang mempunyai grafik, visual, animasi, perkataan, video ataupun audio. Selain itu, ia menyediakan kemudahan dalam bentuk berkumpulan dan dibantu oleh pengajar dalam bidang tertentu secara atas talian. Kesihatan mental ialah tahap kesejahteraan psikologi atau ketiadaan penyakit mental. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, kesihatan mental termasuk kesejahteraan subjektif dianggap keberkesanan diri, autonomi, kecekapan, kebergantungan antara generasi dan aktualisasi diri, potensi intelektual dan emosi seorang antara lain. Menurut Sinar Harian, pendidikan atau pembelajaran melalui skrin komputer yang terlalu lama akan memberi kesan terhadap kesihatan mental, fizikal, emosi dan juga sosial. Pakar psikologi Dr. Mimi Fatria Nazim berkata, apabila seseorang itu khususnya pelajar tidak dapat mengimbangkan penggunaan komputer, maka ia tidak akan dapat membantu mereka melihat fenomena pembelajaran itu sebagai sesuatu yang positif. Menurutnya, mengalami screen exposure yang mana apabila kita didedahkan dengan skrin terlalu lama, ia akan menyebabkan kesukaran untuk tidur dan kemudian mengalami gangguan emosi. Selain itu, menurut astroawani.com, akibat momentum penularan pandemik COVID-19, mahasiswa Institut Pengajian Tinggi terperuk di dalam bilik bagi menghadiri kelas, perbincangan, menyiapkan tugasan dan membuat pemetangan secara atas talian. Ahli Majlis Perwakilan Pelajar UniKL MIAT Nur Nadirah Muhammad Arifin berkata, rata-rata mahasiswa sudah keletihan dan tertekan kerana kursus yang diambil bukan teori semata-mata. Sebahagiannya ambilkan praktikal. Bayangkan, aktiviti praktikal juga dilakukan secara dalam talian yang sudah tentu agak sukar dan memberi tekanan kepada mereka. Saya pas slide seterusnya kepada ahli yang lain. Assalamualaikum, saya Siti Zamilah dan ingin membentangkan tentang penyataan masalah. Penyataan masalah kesihatan mental pelajar terhadap pembelajaran di atas talian dalam kalangan pelajar universiti menjadi topik hangat di kalangan masyarakat Malaysia, terutamanya semasa tempoh pandemik ini. Hal ini kerana pandemik yang telah berlaku sejak 2019 ini telah berjaya meragut kebebasan pelajar untuk menghadirkan diri secara fizikal ke kelas dan juga memaksa pelajar untuk menyambung pembelajaran mereka menerusi di atas talian setelah kerajaan telah memutuskan untuk membuat Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi mengawal penularan COVID-19. Hal ini juga telah meninggalkan kesan yang mendalam terhadap pelajar-pelajar serata Malaysia dari segi mental, emosi dan fizikal seperti kemurungan, kegelisahan dan juga kerosakan mata. Dan permasalahan ini juga disokong oleh seorang pakar psikologi daripada Clinical International University of Malaya in Wales. Beliau mengatakan ada kajian yang mengatakan ia ada berkaitan dengan screen exposure yang mana apabila kita didedahkan dengan skrin selama 4 ataupun 5 jam, ia secara tidak langsung akan menyebabkan kita sukar untuk tidur dan kemudian mengalami gangguan emosi. Selain itu, terdapat juga maklum balas daripada seorang pelajar universiti apabila ditemu bual oleh syarikat berita bernama. Pelajar tersebut mengatakan bahawa rata-rata kami sudah keletihan dan juga tertekan kerana kursus yang diambil bukan teori semata-mata, sebahagiannya membabitkan praktikal. Bayangkan aktiviti praktikal juga dilakukan secara dalam talian yang sudah tentu agak sukar dan memberi tekanan kepada kami.
Kajian ini telah dijalankan dengan membuat borang soal selidik berkaitan permasalahan kesihatan mental pelajar terhadap pembelajaran di atas talian dalam kalangan pelajar universiti dan telah diedarkan secara atas talian kepada pelajar-pelajar universiti serata Malaysia. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan, terdapat beberapa kekurangan yang terdapat di dalam hasil kajian. Antaranya adalah sukar untuk mendapatkan pandangan daripada responden dengan lebih mendalam agar dapat membantu memahami dan merungkaikan permasalahan ini. Sekian itu saja daripada saya akan serahkan kepada membentangkan tentang objektif kajian. Hai, saya Ilham Hakim dan saya akan membentangkan objektif kajian. Yang pertama, mengkaji tahap kesedaran pelajar terhadap kesihatan mental. Kadang-kadang kesihatan mental tidak dapat disedari oleh badan mangsa sendiri kerana mangsa tidak membabitkan diri dengan ujian atau uji kaji mental. Kedua, mengkaji impak pelajaran atas talian terhadap kesihatan mental pelajar untuk melihat adakah kesihatan mental mereka terganggu apabila medium pembelajaran bertukar dari fizikal kepada atas talian yang mungkin memberi beberapa kekurangan dan batasan. Ketiga, mengkaji faktor-faktor masalah kesihatan mental pelajar berlaku. Terdapat banyak faktor yang dapat menyumbang pada gangguan kesihatan mental. Objektif ini untuk mencari faktor utama yang mengganggu kesihatan mental pelajar. Dan akhir sekali, mengkaji langkah-langkah untuk mengatasi masalah kesihatan mental pelajar bertujuan untuk mencari kaedah yang paling efisien untuk membantu para pelajar ini mengatasi mental. Saya akan berikan kepada Fauzan untuk pembentangan seterusnya. Okey, terima kasih kepada Encik Lokman. Okey, saya akan menyambung pembentangan pada kali ini pada tajuk metodologi kajian. Okey, terdapat dua sumber yang akan kami gunakan iaitu sumber primer iaitu bahan yang belum diolah. Kajian kami menggunakan kajian tinjauan di mana borang soal selidik digunakan ataupun dikenali sebagai questionnaire method melalui Google Form. Yang kedua, kami juga mengambil skop di mana 100 responden secara rawak dari semua pelajar universiti awam IPTA dalam Malaysia. Yang ketiga ialah ini merupakan instrumen yang terbagi pada 4 bahagian yang disusun mengikut 4 objektif kajian seperti sebelum ini. Seterusnya ialah data analisis menggunakan dianalisis menggunakan Google Form responden seperti berikut. Yang pertama, dapat membuat rumusan melalui summary. Yang kedua adalah membuat rumusan daripada soalan. Dan ketiga adalah melalui individu sendiri melalui soalan tersebut. Seterusnya adalah data disoal mengikut kesesuaian format seperti berikut. Ada menggunakan skala, ada yang juga menggunakan ya atau tidak pilihan jawapan. Yang terakhir adalah menggunakan kotak semak pilihan. Okey, seterusnya metodologi kajian melalui sumber sekunder iaitu bahan yang sudah diolah. Yang pertama adalah jurnal. Antara contoh jurnal ialah Muhammad Wafi bin Ramli dan Sharifah Hayah Sheikh Daud. Ini faktor tekanan dalam kalangan pelajar Universiti Sains Malaysia. Yang kedua adalah melalui artikel seperti surat khabar atas talian. Yang ketiga adalah buku. Yang keempat adalah kamus. Seperti kamus Dewan dan Pustaka. Seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan kepada ahli yang lain. Baiklah, seterusnya saya Maisarah akan membentangkan dapatan kajian yang telah dibuat melalui soal selidik ini. Terdapat 5 komponen penting yang telah dinilai yang terdiri daripada jantina, umur, kaum, keberadaan pelajar semasa menjalani pembelajaran di atas talian serta institusi pengajian tinggi awam yang telah mengambil bahagian dalam kajian ini. Seperti mana yang kita dapat lihat daripada rumusan dapatan kajian, terdapat 100 orang pelajar telah mengambil bahagian yang terdiri daripada 57 orang pelajar wanita dan 43 orang pelajar lelaki. Dari segi jumlah umur pula, responden tertinggi berumur daripada 18 hingga 25 tahun telah mengambil bahagian. Dari segi kaum pula, kaum Melayu mempunyai peratusan 66 orang pelajar yang tertinggi. Kaum Cina 28 orang dan kaum India 5 orang. Seterusnya seperti rajah yang dapat dilihat pada nombor 4, semasa PKP 1.0 bermula pada 18 Mac 2020,
Majoriti pelajar bersetuju bahawa mereka berada di rumah keluarga masing-masing. Seterusnya institusi pengajian tinggi yang telah mengambil bahagian, majoritinya terdiri daripada 59 orang pelajar UTM serta 41 orang daripada IPTA yang berbeza iaitu UTM, UTHM, UUM, UPM, UNIMAP, UPSI, UITM, USM, UNIMAS, UKM, UMP serta UM. Seterusnya, kita akan bergerak kepada komponen utama iaitu mengkaji tahap kesedaran pelajar terhadap kesihatan mental. Baiklah, berdasarkan rajah yang pertama, kami dapat merumuskan bahawa 36 orang pelajar sangat bersetuju dan 36 orang pelajar bersetuju bahawa mereka mempunyai tahap kesedaran terhadap wujudnya masalah kesihatan mental dalam kalangan pelajar. Rajah kedua pula menunjukkan bahawa 39 orang pelajar bersetuju bahawa mereka mempunyai tahap kesedaran terhadap pembelajaran atas talian yang telah menyebabkan berlakunya kesihatan masalah mental. Seterusnya, rajah tiga pula menunjukkan bahawa 43 orang pelajar bersetuju bahawa mereka mempunyai tahap kesedaran terhadap permasalahan kesihatan mental dalam kalangan pelajar di IPTA masing-masing. Manakala rumusan daripada rajah keempat pula, 35 orang pelajar bersetuju bahawa mereka sentiasa mengalami keadaan resah dan gelisah, terutamanya semasa menjalani pembelajaran di atas talian. Seterusnya, dua soalan terakhir yang telah diajukan iaitu adakah pelajar dapat mengenal pasti sekiranya rakan mereka mempunyai simptom berkaitan kesihatan mental. Kami mendapati bahawa 54 orang pelajar bersetuju bahawa mereka dapat mengenal pasti masalah tersebut, namun 46 orang pelajar tidak dapat mengenal pasti sekiranya rakan mereka mempunyai simptom tersebut. Dan akhir sekali, soalan yang telah diajukan ialah adakah mereka mempunyai rakan sebaya sekeliling mereka yang mengalami masalah kesihatan mental tersebut. Majoriti mengatakan mereka tidak dapat. Seramai 58 orang pelajar telah mengatakan bahawa mereka tidak dapat mengenal pasti jika rakan sekeliling mereka mempunyai masalah tersebut. Namun begitu, 42 orang pelajar mengenal pasti bahawa mereka dapat mengetahui bahawa rakan sebaya mereka mempunyai masalah mental atau tidak. Berikut sahaja daripada pembentangan yang pertama. Saya akan serahkan slide seterusnya kepada rakan kumpulan saya yang lain. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Ms. Sarah. Halo, saya Cik Kai. Dapatan kajian bahagian 2 adalah tentang impak pembelajaran atas talian terhadap kesihatan mental pelajar. Next. Rajah ini tunjuk sebab pelajar rasa tertekan semasa pembelajaran atas talian. Tidak sebab utama ialah 66% kawasan persekitaran, 51% masalah rangkaian talian dan 18% kekurangan perantik. Next. Dengan statistik ini, terdapat 69% pelajar terdapat gejala insomnia atau menurun kualiti tidur selepas pembelajaran atas talian. Hanya 31% tiada masalah ini. Selain itu, 82 pelajar berasa mudah penat dan tidak dapat menumpu perhatian semasa kelas dalam talian. 18% pelajar tidak mengalami masalah ini. Next. Seterusnya, dalam soal seedit ini, 62% pelajar mempunyai simptom kemurunan. 38% pelajar tiada simptom penyakit ini. Terdapat 65% pelajar rasa pembelajaran atas talian membawa kepada penurunan dalam GPA dan CGPA mereka. Next. Daripada rajah ini, kita boleh tahu bahawa terdapat 55% pelajar
tiada bersenang sekurang-kurangnya sekali seminggu selepas pembelajaran atas talian. Hanya 45 pelajar berkelas untuk bersenang setiap minggu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rusdan Amin akan membentangkan tentang dapatan kajian berkenaan faktor-faktor masalah kesihatan mental pelajar berlaku. Daripada persoalan pertama mengenai kawasan persekitaran pelajar untuk menjalani pembelajaran atas talian, kami mendapati bahawa majoriti responden iaitu seramai 39 orang berpuas hati tentang kawasan persekitaran mereka. Seramai 42 orang responden bersetuju mengenai peranti yang mereka gunakan memenuhi keperluan minimum untuk menjalani pembelajaran atas talian. Seramai 35 orang responden berpuas hati tentang pengurusan masa mereka untuk membuat tugasan yang diberikan oleh pensyarah mereka. Daripada persoalan mengenai kemahiran pelajar untuk menggunakan aplikasi pembelajaran atas talian seperti Microsoft Teams, Google Meet dan sebagainya, seramai 46 orang responden bersetuju bahawa mereka mahir menggunakan aplikasi tersebut. Bagi persoalan adakah kelas pelajar mengganggu hari minggu mereka, sebanyak 54 orang responden bersetuju dengan persoalan ini, dan bagi persoalan mengenai adakah pelajar mempunyai rakan sebaya yang menghidapi masalah kesihatan mental, majoriti responden iaitu seramai 58 orang menjawab tidak dengan persoalan ini. Sekian pembentangan daripada saya akan serahkan pembentangan ini kepada pembentang seterusnya. Terima kasih, nama saya Chai Fosing. Sekarang saya akan memberikan pembentangan berkaitan dengan langkah-langkah untuk mengatasi masalah kesihatan mental. Menurut dapatan kajian, terdapat 91% persetujuan daripada responden di mana bersukan dapat mengurangkan perasaan tekanan dan 72% persetujuan daripada responden di mana mencari kaunseling mampu mengatasi masalah kesihatan mental mereka. Seterusnya, terdapat 3 soalan yang berbentuk skala untuk mengkaji tahap solusi adalah berkesan untuk mengatasi masalah kesihatan mental pelajar. Terdapat peratus setuju yang paling tinggi dalam antara 3 cara ini adalah berkomunikasi tentang perasaan kepada rakan-rakan. Terdapat 72% yang bersetuju bahawa yang mempunyai solusi yang berkesan, diikuti dengan 68% untuk solusi pengurusan masa dan 64% bagi solusi merehatkan diri atau melakukan hobi. Selain itu, kumpulan kita juga ada mengumpulkan maklumat berkaitan dengan tahap kesukarewaan pelajar bersedia mendengar atau memberikan perhatian dan sokongan mental terhadap pelajar yang menghadapi masalah kesihatan mental. Menurut statistik dalam gambar raja graf, terdapat 72% yang bersetuju bahawa mereka bersedia untuk mendengar atau memberikan perhatian dan sokongan mental. Seterusnya, slide ini adalah berkaitan dengan solusi terbaik daripada pandangan responden. Terdapat 59% di mana responden bersetuju bahawa berkomunikasi adalah solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah ini. Slide diikuti dengan mendengar lagu, bersukan, main game, membaca novel atau komik, menonton wayang ataupun drama, dan peratus yang sama iaitu 2% adalah rehat ataupun tidur dan dekatkan diri kepada Tuhan. Berdasarkan dapatan kajian, kita dapat memberikan 5 cadangan yang di mana adalah meluahkan perasaan, gaya hidup sihat, hobi, kerohanian dan menetapkan maklumat hidup. Untuk cadangan yang pertama yang paling efektif adalah meluahkan perasaan, di mana meluahkan perasaan dengan orang lain seperti dalam organisasi seperti rakan sebaya, befrienders, ataupun mencari perkhidmatan kaunseling. Selain itu juga ataupun mencari orang yang terdekat seperti keluarga ataupun kawan. Selain itu, mengamalkan gaya hidup yang sihat seperti bersenam, makanan seimbang dan cukup masa untuk rehat adalah penting untuk mengatasi masalah ini. Seterusnya adalah melakukan aktiviti yang disukai seperti mendengar lagu ataupun membaca novel dan sebagainya. Seterusnya adalah dari aspek kerohanian adalah pelajar seharusnya dekatkan diri kepada ajaran Tuhan. Di samping itu, maklumat hidup juga adalah penting bagi mengelakkan pelajar berasa sesat sepanjang pelajaran secara atas talian dengan cara tetapkan matlamat dengan menyediakan perancangan yang baik.
Itu saja daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan sesi pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Baiklah, dengan itu saya akan merumuskan semua dapatan kajian yang telah kami dapati melalui soal selidik ini. Berdasarkan demografik kajian, kami mendapati bahawa majoriti responden adalah dari kalangan pelajar perempuan yang berjulat umur dari 18 hingga 25 tahun dan kesemuanya majoriti berbangsa Melayu dan berada di rumah ketika PKP 1.0 bermula. Dan kajian kami telah dijayakan dengan penyertaan 18 buah institusi pengajian tinggi yang telah mengambil bahagian dalam kajian ini. Selain itu, suka saya rumuskan dapatan daripada kajian ini secara ringkas bahawa pelajar mempunyai kesedaran bahawa wujudnya masalah kesihatan mental ketika pembelajaran di atas talian. Selain itu, kawasan persekitaran menjadi punca tertinggi yang mengganggu masalah kesihatan mental pelajar. Disebabkan demikian, keputusan GPA dan CGPA pelajar menurun. Selain itu, kami juga telah mendapati terdapat beberapa cadangan yang telah dikongsikan bagi mengurangkan masalah kesihatan mental, iaitu dengan melakukan aktiviti sukan, mencari pihak kaunseling, berkomunikasi tentang perasaan dengan rakan rapat atau orang yang dipercayai. Oleh itu, sekian, terima kasih.